Salam sejahtera kepada Puan Mashira, iaitu pensyarah saya. Saya bernama Lee Shen Ying dan hari ini saya akan memberi pembentangan bertajuk Guru Berjiwa Pendidik bagi menunjukkan elemen aspirasi dan hala tuju pendidikan. Apa yang dimaksudkan guru berjiwa pendidik? Guru berjiwa pendidik adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam aspek pedagogi, sosial, profesional dan peribadi. Keempat-empat aspek ini merupakan elemen yang penting dalam menjadi seorang guru yang dapat mendidik dengan baik. Guru berjiwa pendidik ialah guru yang mempunyai fahaman yang jelas tentang maklumat sebenar pendidikan yang pada asasnya untuk mengubah tingkah laku manusia. Perubahan tingkah laku yang bermakna perlu menyentuh hati dan akal fikiran pelajar. Mereka adalah guru yang dapat mendidik dengan beragam strategi pengajaran dan pemudacaraan PDPC serta memberi tunjuk ajar dengan sentuhan kasih sayang. Guru berjiwa pendidik juga bertindak dengan penuh tanggungjawab dan menjadi suri teladan bagi pelajarnya. Oleh hal yang dikatakan demikian kerana guru perlu mendidik pelajarnya supaya jiwa mereka terkesan dengan ilmu yang dipelajari dan menjadi sebagai satu amalan dalam kehidupan mereka. Ilmu tanpa amal tidak mampu memberi apa-apa kesan dalam kehidupan seseorang. Elemen penting dalam menjadi seorang guru yang dapat mendidik dengan baik yang pertama ialah aspek pedagogi. Aspek pedagogi merujuk kepada kemahiran guru dalam merancang dan mengendalikan pengajaran dan pembelajaran. Guru berjiwa pendidik harus dapat menyesuaikan pelbagai strategi pengajaran dan pemudacaraan PDPC untuk memenuhi keperluan pelajar yang berbeza. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pelbagai media pengajaran seperti video, audio dan laman web. Yang kedua ialah aspek sosial, merujuk kepada kemahiran guru dalam berinteraksi dengan pelajar dan masyarakat. Guru berjiwa pendidik harus dapat memberi tunjuk ajar dengan sentuh kasih sayang dan perhatian kepada pelajar. Hal ini dapat dilakukan dengan mendengar dan memahami keperluan pelajar serta memberi dukungan moral dan emosi yang diperlukan. Yang ketiga ialah aspek profesional, iaitu merujuk kepada kemahiran guru dalam menjalankan tugas tanggungjawab profesional. Guru berjiwa pendidik harus dapat bertindak dengan penuh tanggungjawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahawa pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan adalah berkualiti dan relevan dengan keperluan pelajar. Yang keempat iaitu aspek peribadi, merujuk kepada kemahiran guru dalam menjadi suri teladan. Guru berjiwa pendidik harus dapat menjadi contoh yang baik bagi pelajar dalam segala aspek kehidupan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadi seorang yang berintegriti, berdisiplin dan berperi kemanusiaan. Apa dimaksudkan aspirasi? Menurut Kamus Dewan edisi baru 2003, aspirasi ialah keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia mewujudkan peluang yang luas ke arah keberhasilan rakyat yang berpendidikan tinggi dan berdaya saing. Pelan ini terdapat dari 3
gelombang, iaitu gelombang pertama dari tahun 2013 sehingga 2015. Gelombang kedua dari tahun 2016 sehingga 2020 dan gelombang yang ketiga dari tahun 2021 hingga 2025, iaitu sekaranglah zaman kita. Aspirasi pendidikan negara kita terdiri daripada dua, iaitu aspirasi sistem pendidikan negara dan aspirasi untuk murid. Apa itu sistem pendidikan negara? Sistem aspirasi sistem pendidikan merujuk kepada hasrat yang dicapai oleh KPM untuk melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21 bersandarkan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Pelan pembangunan uh, pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan negara secara keseluruhan. 5 aspirasi sistem pendidikan negara ataupun kita boleh panggil 5 keberhasilan, iaitu yang pertama ialah akses. Setiap kanak-kanak warga Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan untuk membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat untuk memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah sehingga peringkat menengah atas, iaitu tingkatan 5. Bagi akses, guru berjiwa pendidik bagi menunjukkan elemen aspirasi dan hala tuju, iaitu adalah mengamalkan sikap bertanggungjawab. Sebagai contoh, memastikan pelajar menerima akses sepenuhnya terhadap pendidikan. Pada masa yang sama, bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM bagi membekalkan gadget kepada murid yang layak supaya dapat memberikan kesamarataan akses terhadap pendidikan. Terutamanya murid di kawasan pedalaman dan luar bandar sukar mendapat akses pendidikan. Contoh program seperti merancangkan makanan tambahan iaitu RMT, skim pinjaman buku teks iaitu SBBT dan asrama harian. Ini adalah contoh untuk RMT dan SBBT. Yang kedua iaitu kualiti. Semua kanak-kanak akan memiliki peluang untuk mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentadbiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. TIMSS dan PISA menguji bacaan, matematik dan sains sahaja. Pentadbiran tambahan yang menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia akan dimasukkan bila dimensi itu telah dibangunkan dan
terima di peringkat antarabangsa. Bagi elemen yang kedua iaitu kualiti, guru berjiwa pendidik bagi menunjukkan elemen aspirasi dan hala tuju pendidikan adalah dengan menunjukkan sikap berketerampilan. Guru berjiwa pendidik harus menguasai pelbagai kemahiran pedagogi yang pelbagai. Negara Malaysia juga boleh merujuk kepada standard pendidikan Singapura dan Korea Selatan sebagai penanda aras. Contohnya, mengaplikasi kaedah pedagogi Singapura dalam kelas supaya dapat membantu setiap guru menjadi lebih yakin dan reflektif dalam amalan pengajaran. Dan juga boleh membantu setiap pelajar belajar dengan baik dan meningkatkan rasa seronok dalam proses pembelajaran. Guru haruslah menghasilkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Antara rangka iaitu mewujudkan sekolah berprestasi tinggi SPB. Ini adalah contoh kaedah pedagogi yang digunakan oleh negara Singapura. Yang ketiga iaitu equity. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan terbaik kepada semua kanak-kanak, tidak kira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosio-ekonomi. Zaman sekarang, jurang sosio-ekonomi antara bandar dan luar bandar masih tinggi. Hal ini Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dan dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan mencapai antara jenta sehingga 50% menjelang tahun 2020. Contoh jurang jenta iaitu pusat pengajian tinggi, kebanyakan ruang dan peluang telah didominasi oleh golongan perempuan. Faktor terutama kemungkinan kerana isu minat pelajar terhadap mata pelajaran dan isu pencapaian akademik pelajar perempuan lebih baik berbanding pelajar lelaki. Bagi equity, guru berjiwa pendidik bagi menunjukkan elemen aspirasi dan hala tuju pendidikan adalah dengan sifat dedikasi. Guru tidak boleh mengabaikan pelajar golongan minoriti di samping guru hendaklah mestilah memberikan pengajaran yang sepenuhnya dengan tidak mengamalkan sikap pilih kasih kepada muridnya. Sebagai contoh, guru boleh memberi didikan dengan sentuhan kasih sayang supaya menunjukkan keadilan bagi golongan pelajar minoriti. Pada masa yang sama, guru haruslah mengetahui kaedah dan pendekatan pengajaran yang lebih kreativiti dan inovasi. Yang keempat iaitu perpaduan. Murid yang berumur antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah. Bila interaksi dengan murid lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan. Kaedah ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi bagi membentukkan dan memperkukuhkan lagi perpaduan rakyat Malaysia. Maka, pendidikan menjadi alat membentuk perpaduan kaum.
perpaduan bagi guru berjiwa pendidik bagi menunjukkan elemen aspirasi dan hala tuju pendidikan adalah mengamalkan nilai-nilai murni. Guru haruslah mendidik murid-murid dengan menghubungkan jalinan nilai-nilai murni semasa proses pengajaran dan pemudahcaraan, iaitu PDPC. Guru juga haruslah sentiasa memupuk sikap bertolak ansur dalam kalangan pelajar yang berbilang kaum. Pada masa yang sama, guru juga menjadi suri teladan kepada murid. Yang kelima iaitu kecekapan. Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan tinggi, namun meningkat keberhasilan murid tidak sepadat dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, Kementerian Pendidikan berhasrat untuk memaksimalkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa, iaitu mengeluarkan perbelanjaan besar untuk sistem pendidikan. Kecekapan bagi guru berjiwa pendidik menunjukkan elemen aspirasi dan hala tuju pendidikan adalah memberi sumbangan atau pengorbanan kepada murid-murid. Sebagai contoh, guru haruslah melakukan tanggungjawab tanpa banyak menunggu. Selain itu, guru juga perlu membuat persediaan rapi sebelum memulakan pengajaran. Penyediaan pengajaran guru yang cekap menerusi latihan guru yang profesional dapat melahirkan murid-murid yang berkualiti untuk negara. Pada masa yang sama, guru juga perlulah berkorban masa, wang dan tenaga untuk keberhasilan murid. Ada guru berjiwa pendidik, mesti ada murid. Marilah kita tuliskan apakah tahap kualiti yang perlu ada pada setiap orang murid. Pembangunan murid yang holistik dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani yang menjadi tumpuan pendidikan negara kita semenjak falsafah pendidikan kebangsaan digugat pada tahun 1988. PPPM mendukung hasrat untuk memastikan pendidikan negara kita seimbang dan ini adalah asal aspirasi setiap individu murid. Terdapat 6 aspirasi murid, iaitu yang pertama memiliki pengetahuan, yang kedua memiliki kemahiran berfikir, yang ketiga memiliki kemahiran memimpin, yang keempat memiliki kemahiran berbahasa, yang kelima iaitu memiliki etika dan kerohanian, yang terakhir iaitu memiliki identiti nasional. Bagi yang pertama iaitu memiliki pengetahuan, pada peringkat asal setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Penting juga bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Murid akan didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia dari aspek sejarah dan geografi. Guru berjiwa pendidik bagi menunjukkan elemen aspirasi dan hala tuju pendidikan adalah memberi murid-murid ilmu pengetahuan yang sepenuhnya. Contohnya, guru boleh menggalakkan murid untuk mengembangkan pengetahuan bukan sahaja akademik tetapi juga bakal dalam kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik dan sukan. Yang kedua iaitu
murid harus memiliki kemahiran berfikir. Setiap individu murid akan belajar bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaklukan dan pemikiran kreatif serta inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian selama ini menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik. Bagi guru memiliki kemahiran berfikir, guru berjiwa pendidik bagi menunjukkan elemen inspirasi dan hala tuju pendidikan adalah mengajar murid-murid cara berfikir dengan positif supaya murid-murid boleh berfikir dengan natural. Hal ini akan menyebabkan kekurangan masalah mental bagi setiap murid. Pada masa yang sama, guru juga boleh mengalahkan murid memberi pandangan dan membuat keputusan. Contohnya, guru boleh meningkatkan soalan aras tinggi, mempelbagai aktiviti penyelesaian masalah, menggunakan teknik menyoal, menggunakan aktiviti pemikiran aras tinggi dalam buku teks dan juga menggunakan alat berfikir, iaitu peta minta atau I-Think. Yang ketiga iaitu murid harus memiliki kemahiran memimpin. Dunia semakin saling berhubung kait. Kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan menjadi amat penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid untuk mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang untuk yang formal dan tidak formal untuk bekerja secara berpasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan terdiri dari 4 dimensi, iaitu keusahawan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Bagi murid yang memiliki kemahiran memimpin, guru berjiwa pendidik haruslah menunjukkan elemen inspirasi dan hala tuju pendidikan adalah mendidik pelajar supaya berkemahiran dalam pemimpin. Contohnya, guru boleh menyediakan kem supaya pelajar dapat belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Pada masa yang sama, murid juga boleh berkomunikasi dengan orang lain. Guru juga berupaya menjadi mentor kepada murid dalam usaha melatih, menyokong, memberi bimbingan dan maklum balas dalam membentukkan kepribadian murid melalui aktiviti di dalam bilik atau di luar bilik. Yang keempat iaitu kemahiran murid harus memiliki kemahiran berbahasa. Setiap individu murid akan menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurang pada tahap minimum. Dengan tahap penguasaan bahasa ini selepas penamatan persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di samping itu, Kementerian menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Bagi murid yang memiliki kemahiran bahasa, guru-guru berjiwa pendidik bagi menunjukkan elemen inspirasi dan hala tuju pendidikan adalah mengajar murid-murid bakal dalam bahasa.
Contohnya, guru boleh menyatakan hari Isnin dan hari Jumaat murid-murid mesti bertutur dalam bahasa Inggeris. Hal ini dapat melahirkan pelajar bukan sahaja bakal dalam akademik, maka juga bakal dalam penggunaan dua bahasa yang betul. Yang kelima iaitu murid harus memiliki etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam setiap individu murid bagi menghadapi cabaran yang ditemui ketika dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak dalam membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip bila berada dalam situasi yang kritikal serta berani melakukan yang baik. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentukkan individu penyayang yang menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Murid yang memiliki etika dan kerohanian, guru berjiwa pendidik bagi menunjukkan elemen aspirasi dan hala tuju pendidikan adalah melaksanakan tugas yang dengan niat yang betul supaya seperti dituntut agama. Guru mestilah menunjukkan perlakuan yang baik seperti penampilan diri, pertuturan dan perbuatan yang baik. Guru juga perlu berdisiplin dan beradab dengan menjaga adab sopan dan sentiasa mematuhi peraturan serta kaedah yang betul supaya murid-murid dapat mempelajari dengan gurunya. Yang terakhir iaitu murid perlulah memiliki identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara amat diperlukan untuk memperoleh kejayaan dan bagi pada masa depan Malaysia. Setiap orang murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosial ekonomi. Semangat patriotik akan dipupuk dalam setiap individu murid dengan cara pemahaman terhadap sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama dengan masa dengan negara. Untuk mewujud identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman teguh amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai dengan belajar memahami dan menerima kepelbagaian serta menghayati kepelbagaian. Murid yang memiliki identiti nasional, guru berjiwa pendidik bagi menunjukkan elemen aspirasi dan hala tuju pendidikan adalah mewujudkan kesatuan antara kaum agar pelajar dapat hidup bersama sebagai satu bangsa demi mempertahankan diri dan kedaulatan negara. Guru berperanan menerapkan nilai-nilai mulia dalam pengajaran dan pembelajaran secara adil dan saksama agar pelajar dapat menterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat makmur untuk mewujudkan negara bangsa Malaysia. Pada masa yang sama, guru juga harus mengelakkan jurang perbezaan perkauman atau diskriminasi supaya pelajar tidak akan berasa pilih kasih. Kesimpulannya, tanggungjawab seseorang guru berjiwa pendidik bukan sekadar mendidik, bahkan mentadbir bilik darjah dengan cara yang baik. Bilik darjah yang dikenali dengan sistematik mampu meningkatkan sifat positif murid dalam pembelajaran dan juga akan menggalakkan perbentukan hubungan baik di antara murid dan murid dengan guru. Setiap model mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Guru perlulah menjadi
pilihan yang terbaik dalam menangani isu tindakan laku bermasalah agar golongan minda kelas pertama dapat dilahirkan. Secara keseluruhan, guru berjiwa pendidik memainkan peranan yang sangat penting dan juga amat bagi menunjukkan elemen aspirasi dan hala tuju pendidikan di seluruh negara untuk melahirkan generasi yang berilmu selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Para guru perlulah memiliki jiwa seseorang pendidik yang mengamalkan semua nilai-nilai murni bagi merealisasikan aspirasi sistem pendidikan negara dan aspirasi murid. Ini adalah pembintangan saya. Sekian, terima kasih.